Assalamualaikum. So, untuk kelas PDPR Sains tingkatan 1 hari ini, insya-Allah kita akan belajar dalam bab kedua, sel sebagai unit asas kehidupan. So, pada minggu lepas, cikgu dah suruh buat nota kan untuk jenis-jenis sel yang ada dalam badan manusia. Okey, minggu lepas cikgu suruh buat nota untuk jenis dan fungsi sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, untuk hari ini cikgu akan bagi penerangan mengenai sel-sel ni dan juga kita akan sambung sikit tentang urutan organisasi sel. Okey, itu yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, untuk jenis fungsi sel, okey, ni di badan manusia. Okey, kita dah tahu badan manusia terdiri daripada macam-macam sel. Okey, antaranya adalah sel epitelium, sel saraf, sel otot, sel darah merah, sel pembiakan hingga sel darah putih. Okey, setiap sel ni akan mainkan fungsi-fungsi dia tersendiri. Okey, sel epitelium dia akan melindungi organ badan dan juga merembeskan mukus. Selalunya sel epitelium ni akan ada kat jantung. Epitelium. Okey, sel saraf. Okey, sel saraf ni dia akan bawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Contohnya kalau kita terkena benda panas, kan? Kita terkena benda panas, automatik tarik tangan kita. So, yang bawa maklumat kepada otak untuk kita tarik tangan kita ialah sel saraf. Okey, dia bawa maklumat dalam bentuk impuls. Okey, ke seluruh badan. Okey, yang ketiga ialah sel darah merah. Yang ni kalau kita tak kenal, tak tahu, kita selalu jumpa darah kita. Okey, tu dalam darah ada sel darah merah. Okey, ada beberapa ciri sel darah merah. Yang pertama, dia tak ada nukleus. Okey, bentuk dia dua cengkung, bentuk bulat. Lepas tu dia ada macam lengkung sikit. So dia berbentuk cakera dua cengkung. Okey, lepas tu dia mengandungi hemoglobin. Okey, hemoglobin ni fungsi dia adalah untuk angkut oksigen. Okey, mengangkut oksigen ke seluruh badan. So darah merah ni, siapa yang kurang darah merah, oksigen tak sampai dengan cukup ke seluruh sel-sel kat badan dia. Okey, sebab tu kita kena tambah darah, kena makan benda-benda yang bagi kita punya badan akan hasilkan darah. So darah merah yang banyak tu. Okey, selain dia angkut hemoglobin dan juga akan mengangkut karbon dioksida. Tu fungsi sel darah merah adalah untuk angkut oksigen. Okey, ada hemoglobin yang akan angkut oksigen dan juga akan angkut karbon dioksida. Okey, yang seterusnya ialah sel pembiakan. Okey, dekat badan manusia ada dua jenis sel pembiakan, iaitu ovum dan juga sperma. Ovum untuk perempuan, sperma untuk lelaki. Okey, fungsi dua-dua ni adalah sama, iaitu membawa bahan genetik. Okey, cuma yang bezanya adalah untuk jantina. Yang perempuan ada sel pembiakan ovum, lelaki ada sel pembiakan sperma. Okey, ini untuk sel pembiakan. Okey, yang terakhir ialah sel darah putih. Okey, sel darah putih ni, dia ni penting untuk meningkatkan keimunan badan. Kenapa tak fokus? Okey. So kalau contoh kan, kat badan kita ada patogen. Patogen tu benda asing yang akan macam bawa penyakit patogen ataupun mikroorganisme yang bawa penyakit. So sel darah putih ni akan musnahkan dia. So badan kita akan sihat. Okey, ni function sel darah putih. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada sel tumbuhan. Okey, untuk sel tumbuhan, cikgu ambil satu bahagian dia, iaitu kerata rentas untuk daun. Okey, so bila kita tengok kat mikroskop, bentuk dia akan jadi macam ni. Dia ada sel epidermis, sel palisad, sel pengawal. Lepas tu ada xylem, phloem ni ada fungsi-fungsi dia tersendiri dalam pengangkutan. Okey, untuk sel epidermis, okey, ni fungsinya untuk kurangkan kehilangan air dan juga membolehkan pertukaran gas. Sebab apa?
kan pokok dia akan serap karbon dioksida dan juga membebaskan oksigen semasa proses fotosintesis. Okey. Dan juga membantu penyerapan air dan juga nutrien. Itu sel epidermis. Kat mana sel epidermis? Ni dekat bahagian luar. Epidermis bahagian luar. Okey. Okey, epidermis ada dua jenis. Satu epidermis atas, satu lagi epidermis bawah. So kalau epidermis atas bahagian atas daun, epidermis bawah bahagian bawah. Okey, bahagian bawah daun. Okey, yang kedua adalah sel palisad. Sel palisad ada klorofil. Okey, klorofil ni hanya ada pada tumbuhan hijau. Tumbuhan lain pun ada tapi dia ada spesifikasi tertentu. Okey, klorofil ni fungsinya untuk serap cahaya matahari bagi menjalankan proses fotosintesis. Okey, diserap cahaya matahari. Okey, seterusnya adalah sel pengawal. Okey, sel pengawal dia akan ada dekat epidermis bawah. Okey, epidermis bawah. Okey, function dia. Okey, sel pengawal ni dia macam liang tau. Liang tu maksudnya ada lubang untuk kawal penyerapan ataupun kehilangan air. Okey, so pada waktu siang untuk jalankan proses fotosintesis dia akan terbuka. Okey, macam ni. Sel pengawal kita lagi sekali. Okey, sel pengawal ni dia untuk kawal stoma. Okey, stoma ni kenapa? Stoma ni ialah liang seni ataupun lubang yang dekat sel epidermis bawah. Okey, sel pengawal. So dia akan kawal stoma ni tutup atau buka. Okey, pada waktu siang stoma ni akan buka sebab dia nak jalankan proses fotosintesis. Okey, nak jalankan proses fotosintesis. Tapi pada waktu malam stoma akan tertutup supaya untuk air tu tak hilang dengan banyak. Okey, untuk mengawal kehilangan air. Okey, yang ke akhir sekali ialah sel rambut akar. Okey, sel rambut akar ni dia meningkatkan luas permukaan. So sel rambut akar ni untuk dia serap, pokok tu serap lagi banyak air dan juga nutrien. So ada 4 jenis sel dekat pokok. Pertama sel epidermis, sel palisad, sel pengawal juga sel rambut akar. 4. Seterusnya kita nak lihat mengenai urutan organi. Seterusnya aku nak terang macam mana sel tu akan macam boleh tersusun dalam badan kita. Okey, macam mana daripada sel menjadi satu organisma. Okey, bermula daripada sel. Okey, dia akan berubah menjadi tisu. Okey, tisu ni ya. Sel dalam organisma mempunyai fungsi yang spesifik. Contohnya sel darah merah, darah putih, sel epitelium. Sel. So gabungan banyak-banyak sel, contoh banyak-banyak sel epitelium. Sel epitelium. Okey, sel epitelium. Gabungan sel-sel epitelium akan menghasilkan tisu. Okey, ni banyak sel akan menghasilkan tisu. Okey, iaitu sel-sel yang mempunyai fungsi yang sama. So bila dia bergabung dia akan bentuk tisu. Okey, yang ketiga lepas tisu hasil tisu-tisu yang berlainan. Okey, tisu yang lain-lain mungkin tisu epitelium, tisu saraf, gabungan tisu-tisu yang berlainan yang bekerjasama akan membentuk satu organ. Okay, ni tengok ada macam tisu. Ada tisu saraf, ada tisu epitelium, ada tisu otot. So bila dia bekerjasama, dia bergabung, dia akan membentuk satu organ, iaitu organ perut. Okey, lepas ada gabungan macam-macam organ. Okey, gabungan macam-macam organ. Fungsi yang
Okey, bila beberapa organ ni bekerjasama untuk menjalankan satu tujuan tertentu. Mana tujuan? Okey, contohnya macam ni. Sistem pencernaan. So, gabungan beberapa organ iaitu mulut, esophagus, perut, usus kecil, usus besar akan menjadi satu sistem. Sistem. Satu sistem. Tengok ni semua organ. Mulut, esophagus, perut, usus kecil dan juga usus besar. Last sekali, banyak sistem. Contoh sistem pencernaan, sistem respirasi akan bentuk satu organisme iaitu manusia. So, dalam badan manusia ada macam-macam sistem. Untuk membolehkan manusia ni ataupun organisme ni berfungsi dengan baik. Macam tu juga berlaku dekat pokok. Dia bermula pada sel, tisu, organ, sistem dan juga organisme. Contohnya bagi tisu apa ni? Dia bagi tisu epidermis. Sel epidermis. Gabungan sel-sel epidermis akan menjadi tisu epidermis. Kemudian ni daun. Daun ialah organ. Dia ada tisu-tisu yang berlainan dalam daun ni. Tisu ada untuk penghutan dan macam tu. So, gabungan organ yang berlainan akan bentuk sistem. Gabungan organ. Alhamdulillah, organ yang berlainan akan bentuk sistem. Ni daun ni organ bagi pokok lah. Daun, batang dan juga akar. So, gabungan tiga-tiga organ ni akan bentuk satu organisme pokok. That's all for today. Untuk yang ni, buat nota dalam buku nota. Yang depan kamu dah buat dah minggu lepas. So, yang ni buat nota dalam buku nota. Tak perlu lukis. Cuma tulis ni je. Tisu penerangan dia ni. Good. Jumpa kelas esok. Assalamualaikum.